An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin fa in lam takun rutabatun fatumiratun fa in lam takun tumiratun hasawatin min ma'in. Sunan At-Tirmidzi. Daripada Anas bin Malik berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum salat, yaitu salat maghrib, dan memakan beberapa rutab. Jika baginda tidak mendapatkan rutab, baginda akan berbuka dengan beberapa biji kurma. Dan jika baginda tidak mendapatkan kurma, baginda akan berbuka dengan meminum air. Air maknanya air kosong lah. Anas radhiyallahu anhu seperti yang disebutkan dalam hadis ini mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi dia berbuka sebelum salat. Ingat, qabla yuftiru qabla an yusalliya. Nabi ini dia berbuka puasa sebelum salat, iaitu salat maghrib. Khususnya para Bilal. Siapa yang melongkan azan, ataupun kita di sini ada yang ditugaskan, ataupun Bilal di Masjid Surau, ketika mana masuk waktu maghrib, jangan azan dulu. Dia kena berbuka dulu. Dia kena berbuka. Tapi bukanya itu janganlah buka macam orang lain. Sunat kita buka ni kata dengan kurma. Memadai kurma. Kalau dia berbuka juga dengan nasi Arab kah, atau mie goreng mamak kah, nanti terlewat dia mau azan. Jadi sunatnya dia kena berbuka dulu. Bukanya apa dia? Buka dengan kurma, sebiji kurma ataupun 3 biji kurma dengan teguk air, lepas tu dia azan. Jangan azan dulu. Boleh itu boleh, tetapi menyalahi sunnah. Dan sebenarnya kalau dia azan dulu, maknanya dia terlepas beberapa sunnah. Pertama, dia terlepas kerana dia tidak berbuka di awalnya. Maknanya sepatutnya kita dalam satu sunnah lagi dalam berbuka ini, hendaklah menyegerakan berbuka ketika mana masuknya waktu. Menyegerakan berbuka itu sunnah, tapi jangan pastikan dulu masuk waktu. Jangan ada macam kes baru-baru ini di mana? Di Tawau. Nah, mungkin kalau kamu dengarlah kes baru-baru ini di awal Ramadan di Tawau, dia punya DJ radionya, dia menyiarkan azan awal 4 menit awal. Sepatutnya 6.20, dia siarkan azan 6.16. Mananya belum masuk waktu. Maka azan di radio itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mengambil azan itu sebagai petanda untuk buka puasa, dia buka puasa lah. Bila buka puasa, macam mana kedudukan orang yang berpuasa, lalu dia buka puasa di bukan waktunya. Apa hukumnya? Puasanya itu terbatal dan hendaklah ia ganti selepas bulan Syawal, selepas bulan Ramadan. Dia akan ganti hari lain. Dosa itu tidaklah, sebab dia tidak sengaja. Sebab dia tidak sengaja. Jadi bagi kita ni, kalau kata siapa-siapa nak azan, dia kena berbuka dulu. Selepas itu barulah dia solat maghrib. Bukan solat tarawih. Kan? Kalau gitu barulah solat tarawih. Tidak. Maknanya masuk waktu maghrib, maknanya kita kena solat maghrib. Maka solat maghrib itu wajib. Bagi kita yang berpuasa, selepas kita berbuka, hendaklah kita mengerjakan solat maghrib. Kemudian yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin.
tengok. Dengan apa Nabi SAW berbuka puasa? Ini sunnah. Sunnah. Bab berkaitan berbuka puasa ni pertama pada segi sudut waktu. Waktu maknanya masuk saja waktu maghrib segerakan berbuka. Yang kedua, buka dengan apa? Ini sunnah juga. Jangan tinggalkan sunnah ni. Kenapa jangan tinggalkan sunnah ni? Okey. Ianya juga berlakunya sunnah ini berlakunya pada permulaan malam. Permulaan malam. Kan dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan yaitu satu malam yang dipanggil sebagai malam Al-Qadar ataupun kita panggil Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Khairum min al-fisha, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni bersamaan dengan 85 tahun dikurang. Siapa yang beramal pada malam itu, amalannya itu seumpama mana dikerjakan 85 tahun, bahkan lebih daripada itu. Contohnya malam dia baca Yasin. Yasin, banyak-banyak Yasin je. Non-stop selama 85 tahun. Pahala dia. Itu baru Yasin. Yang kamu ni lagi lah. Tiap-tiap malam murajaah Quran. Hafal Quran. Tiap-tiap malam tengok Quran. Itu amalan semua. Begitu juga di permulaan. Sebut malam ni bermula bila? Malam bermula waktu maghrib sehinggalah waktu subuh. Itu malam. Awal malam bila masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, kita yang sedang berpuasa, maka kita kena berbuka dan ada perkara-perkara sunat ketika itu. Antaranya tadi, sebelum solat maghrib, buka dulu, sunat. Buka dengan apa? Ala rutabatin, kata Nabi. Buka dengan rutab. Rutab ni kurma yang baru masak. Ataupun dipanggil kurma basah. Kurma basah. Kurma yang baru dipetik, masak, dan kurma basah. Mungkin kita di sini di Malaysia ni payah mau dapat kurma ni. Kalau ada, utamakan buka dengan itu dulu. Kalau tiada, fa illam takun rutabatun fatumiratun, maka buka dengan tamar. Tamar macam kurma kita makan sekarang ni. Kurma yang jenis kita makan sekarang ni, itu namanya kurma. Tamar, dipanggil tamar. Rutab yang yang bersih. Rutab bersih pula. Yang basah. Nanti boleh tengoklah rutab tu macam mana. Tapi kalau tak ada rutab, ini tengok tertib dia, tertib. Kita nak dapatkan sunnah ni. Tertib dia nak buka dengan apa? Kurma pun ada di sini dia. Rutab, kalau ada rutab, tamar. Tamar tu yang macam kita makan sekarang lah. Kemudian fa illam takun tumiratun hasawatin min ma'in. Tengok tertib yang ketiga. Kurma basah tiada, kemudiannya kurma biasa, tamar tu. Kalau tiada juga tamar, kurma ni tiada, maka minumlah air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuka dengan beberapa teguk air. Air putih macam begini. Air putih macam ni. Mana ada rasa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Digalakkan kita berbuka dengan air putih. Disunatkan, bukan digalakkan, tapi disunatkan. Itu tertibnya dalam berbuka. Jangan pula kita tinggalkan sunnah ni. Mentang-mentang di depan kita tu juadahnya bermacam-macam kan. Air cincaunya, air bandungnya, air orennya, air yang bergasnya, semua di depan.
Bukan setakat kurma aja lupa, entah apa-apa terus. Tinggalkan sunnah, rugi. Kalaulah berbetulan pada malam tu, malam Al-Qadar, ada 3 perkara sunnah kita buat. Pertama, kita berbuka sebelum solat maghrib. Yang kedua, kita makan rutab ataupun makan kurma. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. 3 perkara sunnah. Kalau malam tu Al-Qadar, ibarat 3 perkara sunnah ini kita kerjakan selama 85 tahun ataupun lebih daripada itu. Siapa mau bagi? Kan? Nabi SAW sebut, umatku ini dia kata umurnya antara 60 dengan 70. 60 tahun dengan 70 tahun. Maknanya umur umat kita, umat akhir zaman ni, umat Nabi SAW umurnya tidak panjang. Antara 60 dengan 70. Berbanding dengan umur umat-umat terdahulu. Yang ada 1000 tahun. Kan? Tapi maha adil Allah Ta'ala. Bahwasanya menganugerahkan satu malam sahaja kita beribadah. Umpama mana 85 tahun ataupun lebih daripada yang itu. Itu jangan kita mengambil lewa ataupun mengambil ringan permulaan waktu malam itu. Sebab kita tidak tahu Lailatul Qadar ni bila berlaku, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala rahsiakan. Oleh itu kita kena sentiasa menjaga amal kita. Dan juga dalam satu hadis Nabi SAW, kenapa berbuka dengan kurma? Daripada Salman ibnu Amir radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu akan berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu berkat. Masya Allah. Nabi sebut kurma itu berkat. Bukan Nabi sebut roti bakar itu berkat, ataupun mie goreng seafood itu berkat. Tidak. Tapi Nabi sebut kurma itu berkat. Kalau tiada, kurma tiada, dengan air, kerana air itu bersih dan suci. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Tu kenapa kita berbuka dengan kurma. Biasanya pasangan dia ni, kurma, sebaik-baiknya kurma dengan air kosong. Lepas minum kurma, lepas makan kurma, kita minum air kosong. Begitu. Lepas tu nak minum air apa? Sila. Dan menurut kajian saintifik, kelebihan dan hikmah kenapa Nabi suruh buka dengan kurma, dan kenapa Nabi SAW suruh minum dengan air kosong. Ini kajian-kajian. Kita kena yakin bahawa setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Setiap perkara sunat yang Nabi SAW perintahkan itu sudah pasti ada kelebihannya. Antaranya berbuka dengan kurma. Kurma itu satu berkat. Pernah try kan? Cuba try test. Cuba try test. Bila berbuka, cukup 3 biji kurma dengan segelas air kosong. Try. Jangan minum apa-apa. Jangan makan apa-apa lepas tu. Pernah try kan? Pernah try? Pernah? InsyaAllah. Cuba. Satu kelebihan yang luar biasa. Sebab kita lepas tu memang akan tarawih. Tarawih pula 20 rakaat. Kita mujurlah kena imam yang boleh-boleh lah, tidak jual cepat, tidak jual laju. Kita kalau cepat, kita sebut pada imam tu qala terbaik imam. Kalau cepat kan. Kalau terlalu lambat, tidak boleh juga.
malam ni lah malam terakhir, besok nak aku datang. Tapi kamu nak boleh lah kan dalam ni. Nak dapat tidak kena juga. Tapi kalau boleh dia kata, bagilah si anu tu imam, laju sikit. Kan? Milih-milih imam. Kita insya-Allah cubalah. Bila sebut ada keberkatan, maknanya makanan yang ada berkatnya bukan dinilai dari segi sudut banyak ataupun sikit. Bila kita berbuka puasa ni, bila kurma tu ada keberkatannya, biar kita makan sikit. Makan apa? Makan sebiji ataupun ambillah ganjil 3 biji. Makan insya-Allah ada keberkatannya dan dia akan memberikan kepada kita keberkatan kepada tubuh badan kita. Lalu dalam kita beribadah kepada Allah, dia jadi mudah. Macam juga sahur. Sahur ni Nabi juga sebut. Sahur ni adalah waktu yang barakah. Apa yang kamu makan ketika itu, apa yang kamu buat ketika itu, ada keberkatannya. Sebab waktu sahur itu barakah. Nak makan apa masa tu? InsyaAllah barakat. Sehingga Nabi sebut, jangan kamu tinggalkan sahur. Jangan. Walaupun ketika itu kamu berada dalam tempoh yang tersangat singkat dengan waktu subuh. Contohnya 5 minit lagi waktu subuh. Boleh makan lagi tak? Boleh. Tapi janganlah makan nasi goreng kampung kah, mau goreng lagi kan. Yang berat-berat tak payahlah. Memadai makan kurma. Itu Nabi ajar. Cukup kamu bersahur dengan makan kurma dengan air kosong. Sebab kerana apa? Di sana ada keberkatan. Makan tu ada keberkatan. Kita jaga sunnah ni, insya-Allah berkat kita berada, kita jaga makan ni, seharian kita berpuasa, kita rasa keberkatan. Rasa keberkatan ni bukan kata, aku bila aku makan semalam kurma 3 biji cukup jadi cergas aku, dia bilang. Bukan itu sahaja dipandang sebagai satu yang berkat, tidak. Tapi berkat di sini yaitu sepanjang seharian kita berpuasa, berkatnya Allah bagi kita kekuatan di dalam mengerjakan ibadah. Boleh subuh berjemaah, salat sunat rawatib boleh jaga, salat sunat duha kita boleh jaga, zuhur berjemaah, asar berjemaah, dan maghrib pun dapat solat berjemaah. Maknanya berkat hidup kita ketika itu, walaupun kita sedang berpuasa, tapi keberkatan itu ada disebabkan kita memenuhi ataupun mengerjakan sunnah di waktu sahur. Sambung pula keberkatan itu dengan kita berbuka puasa dengan kurma. Sebab Nabi sebut kurma itu berberkat.